KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah pembinaan domestik. Jadi kepada mereka yang akan mengambil kertas ini ataupun mata pelajaran ini dalam SPM nanti, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana hari ini kita akan fokus kepada satu tajuk. Apakah tajuk tersebut? Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Fazi. Hai Cikgu, apa khabar? Hai Sean, khabar baik. Okey Cikgu, dan saya tahu hari ini kita ada murid-murid bersama kami. Tapi sebelum tu, kita juga ada seorang jurubahasa isyarat bersama kita, iaitu Cikgu Saiful. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey Cikgu. Okey, saya tahu kita ada murid-murid bersama kita dalam talian kan Cikgu? Ya, saya. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Hai semua. Mungkin cikgu boleh kenalkan mereka kepada mereka yang menonton sekarang, Cikgu. Okey, dengan cikgu hari ini ada daripada dua buah sekolah. Pertama dari SMK Pandamaran Jaya, dan sekolah kedua adalah daripada SMK Kinarut, jauh dari Sabah. Okey, boleh cikgu kenalkan murid-murid cikgu? Silakan cikgu. Okey, daripada SMK Pandamaran Jaya, okey, kita ada Syafiq. Hai Syafiq. Syafiq dengar cikgu? Dengar. Okey. Dan murid yang kedua kita ada Nazran. Hai Nazran. Okey, yang daripada SMK Kinarut dari Sabah ni, kita cikgu ambil jauh sikit. Kita ada Azad. Hai Azad. Okey, dan juga Alimin. Hai Alimin. Okey. Okey cikgu, sekarang kita dah tahu dah siapa yang akan bersama kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak tanya apa yang kita akan belajar ini? Okey, kita akan belajar silibus tingkatan 5, modul 7, lukisan pelan bangunan 2. Okey, pelan bangunan 2. Cikgu fokus cikgu adalah lukisan perkhidmatan bangunan. Okey cikgu, jom kita mulakan cikgu. Alright. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini cikgu akan ajar mengenai modul 7 lukisan pelan bangunan 2, lukisan perkhidmatan bangunan. Okey, dengan saya Cikgu Fazilah di SMK Pandamaran Jaya. Okey, standard kandungan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, murid boleh menyatakan jenis-jenis lukisan perkhidmatan. Yang kedua, menerangkan jenis-jenis, pertama menyatakan, yang kedua boleh menerangkan jenis lukisan perkhidmatan, yang ketiga murid mesti boleh mentafsir lukisan perkhidmatan tersebut. Okey, silibus ini, modul 7 ini adalah bertujuan memberi pengetahuan dan kefahaman kepada murid tentang lukisan bangunan yang dengan lebih terperinci. Ya. Okey. Modul ini merupakan kesinambungan daripada modul pelan bangunan 1 yang murid belajar masa tingkatan 4. Okey, masa tingkatan 4, dia belajar pelan bangunan, dia boleh mentafsir pelan, dia boleh tengok pelan bangunan, dia boleh tafsir simbol dia, fungsi ruang, mengira pelan lantai dan sebagainya. Jadi kesinambungan bagi modul ni, murid mesti boleh mentafsir lukisan perkhidmatan bangunan. Sebab bila kita belajar mengenai bangunan, kita boleh mentafsir pelan dia dan juga perkhidmatan yang ada dalam sesebuah bangunan. Okey. Alright. Okey, apa dia perkhidmatan bangunan? Building services merupakan sistem yang ada di dalam bangunan untuk memenuhi keperluan pengguna atau penduduk yang bekerja di sana. Okey, macam badan manusia lah. Kita dalam tubuh badan manusia kita ada sistem perkumuhan, pernafasan, aliran darah.
membolehkan tubuh badan manusia tu berfungsi dengan baik. Sama juga bangunan. Bangunan mesti ada sistem yang menyokong dia supaya penghuni dalam bangunan tu boleh menghuni bangunan dengan selesa. Okey, sistem ni dipasang secara ekonomi dan mampu berfungsi dengan cekap agar pengguna yang tinggal dapat menjalankan aktiviti dengan baik dan sempurna. Okey. Boleh Sean? Saya Boleh, sambung ya. Cikgu. Alright. Okey, jenis lukisan perkhidmatan. Ada beberapa perkhidmatan bangunan yang asas bagi sesebuah bangunan supaya penghuni boleh jalankan aktiviti dengan sempurna. 4 yang asas. Ada banyak lagi tapi 4 yang utama iaitu pertama sistem bekalan air, yang kedua sistem perpaipan, yang ketiga sistem bekalan air dan yang keempat sistem sanitasi dan pembentungan. Okey, keempat-empat sistem ni ada lukisan dia supaya murid boleh tafsir. Alright. Dalam modul 7 ini juga murid perlu maklum dan mesti alert mengenai perkara ini. Ada modul pentaksiran kerja khusus yang mereka kena jalankan seiring dengan pembelajaran modul ini. So dia ada markah lah dalam SPM. So murid kena lengkapkan kedua-dua bahagian. So dalam pentaksiran ni murid kena buat tugasan 7 iaitu mentafsir lukisan perkhidmatan bangunan. Okey. Okey, baik Cikgu. Dan sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika? Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita adalah Pembinaan Domestik tingkatan 5. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan ya. Okey, fokus cikgu hari ini adalah lukisan bekalan air. Okey, dalam lukisan bekalan air ini, murid akan belajar mengenai pertama ialah kaedah bekalan air pengguna domestik. Maksud bekalan air pengguna domestik ni macam mana bekalan air sampai ke kawasan kediaman kita. Kawasan kampung kita, kawasan rumah kita. Itu maksud kaedah bekalan air pengguna domestik. So ada lukisan dia yang murid kena faham. Okey, yang kedua lukisan yang murid kena mendalami dalam modul ini ialah bekalan air pengguna rumah kediaman. Maknanya macam mana bekalan air sampai ke rumah kediaman kita. Okey, yang pertama tadi ialah bekalan air sampai ke kawasan kampung, kawasan perumahan, pangsapuri dan sebagainya. So yang kedua ialah lebih narrow lagi kepada rumah kediaman, macam mana bekalan air itu sampai ke rumah kita. Dan murid kena boleh faham lukisan yang disampaikan dalam pelan bangunan tersebut. Okey, beberapa aspek penting perlu ditentukan dalam memasang sistem bekalan air sesebuah rumah kediaman. Okey, yang pertama kena tentu bekalan air dialirkan secara terus ataupun daripada tangki. Okey, yang kedua, kerja-kerja pemasangan injap paip air. Pemunya kediaman tu perlu tentukan apa yang dia nak pasang, komponen apa dia nak pasang dalam rumah dia. Okey. Yang ketiga, bekalan air panas. Dia nak tahu, dia nak pasang bekalan air panas kat mana tangki dia, kat mana pemanas dia, nak pasang dalam rumah atau di luar rumah. Selepas pemunya kediaman tu dah tahu dia nak pasang mana, so diterjemahkan dalam bentuk lukisan. Lukisan bangunan. Okey, perlu juga kena letak ruang persediaan untuk kerja baik pulih sistem tersebut. Mana tahu tiba-tiba bocor Sean, tak boleh nak repair, takkan kita nak robohkan kan. So mesti ada ruang untuk kerja baik pulih di situ. Okey, yang ni cikgu fokus kepada 2 sistem bekalan air rumah kediaman, lukisan dia. Okey, pertama adalah sistem langsung ataupun sistem terus, sistem direct. Okey, apa ada dalam sistem ni ya? Okey, sistem langsung ialah sumber air daripada punca air utama tanpa melalui tangki terlebih dahulu. Okey.
Sistem ni, kalau pakai sistem ni, pastikan tekanan kuat supaya pengagihan dengan lancar. Ya. So, daripada pipe utama, dia tak ada masuk tangki, direct terus. Itu nama sistem langsung. Okey, yang kedua pula, Sean. Ya. Okey, yang kedua ialah sistem tidak langsung. Okey, dalam sistem tidak langsung ni, apa dia? Okey, sistem tidak langsung merupakan semua lekapan sanitasi yang mendapat bekalan air berpunca daripada tangki, kecuali saluran ke dapur untuk air minuman. Okey, itu tidak langsung. So, ada dua sistem. Yang pertama ialah sistem langsung tanpa melalui tangki, dan kedua sistem tidak langsung, makna bekalan air yang dibekalkan daripada tangki. Okey. Okey, seterusnya. So, ini lukisan bekalan air langsung. Dalam bekalan air langsung kat sini, dia kata mestilah tanpa direct terus ke tangki kan. So, kat sini ialah, kita tengok, ni pipe utama, pergi ke meter air, dan seterusnya ke sinki. Ni sinki dapur. Dan juga pergi ke tangki. So, bahagian ini kita panggil sistem bekalan air langsung. Dan pipe yang menghubungkan daripada meter air sampai ke tangki, kita panggil pipe perkhidmatan. Boleh murid-murid semua okey? Pipe perkhidmatan. Beberapa jenis pipe yang cikgu nak murid-murid kena alert. Cikgu sebut pipe apa? Kamu kena okey, pipe ni di sini. Okey, daripada pipe utama, air yang masuk ke pipe utama ini, lukisan yang kamu nampak tadi ialah lukisan pengguna rumah kediaman. Dia datang sini, dari sini tadi, yang lukisan bekalan air yang pertama. Okey, dia pergi pipe utama, meter air. Okey, kat sini juga murid-murid kena ingat ni lah. Okey, cikgu sambung. Okey, kalau lukisan tadi tu namanya ialah lukisan keratan rentas. Dia potong. Keratan rentas. Okey, seterusnya. Okey, ini ada satu jenis lukisan bekalan air, tapi sudut pandangnya ialah lukisan isometri. Maksud lukisan isometri ni, lukisan dia ada 3 pandangan. Ada 3 panjang, lebar dan kedalaman dia. 3 dimensi. Okey. Lukisan bekalan terus, maknanya daripada meter utama terus ke tangki. Pipe yang menghubungkan dia namanya pipe perkhidmatan. So, semua batang pipe ni kita namakan pipe perkhidmatan. Dan bekalan terus ke sinki dapur untuk air minuman. Okey, lagi satu kat sini, nama pipe daripada pipe utama ke meter air adalah pipe perhubungan. Okey, bila cikgu bagi gambar lukisan bangunan, murid mesti boleh mentafsir. Maksud mentafsir kat situ, kamu mesti tahu ada meter air kat situ, ada kunci air, apa fungsi setiap komponen kat situ. Contoh pipe utama. Pipe utama yang kita nampak memula tadi tu, so apa peranan dia di situ? Dia membekalkan air daripada syarikat bekalan air. Okey, sampai ke meter air, menyukat bacaan air yang digunakan oleh penghuni. Okey, dan beberapa. Okey, yang ini pula ialah sistem air tidak langsung. Sistem air tidak langsung adalah sistem yang mendapat bekalan air daripada tangki. Alright, bagus Sean. Daripada tangki simpanan air. Okey, semua pipe yang keluar daripada tangki simpanan kita panggil pipe agihan. Okey, kita nampak kat sini pipe yang keluar daripada tangki simpanan pergi ke lekapan sanitasi. Ada berapa pun lekapan sanitasi yang dipasang pada rumah kediaman tu, nama pipe tu pipe agihan. Dia pergi ke mana pun. Dia kat sini kalau rumah 2 tingkat, dia keluar daripada mana? Semua adalah pipe agihan. Okey, daripada tangki simpanan air juga ada satu lagi pipe, iaitu pipe limpah. Okey, agak-agak apa fungsi pipe limpah kat sini? Agak-agak Sean tahu tak? Mungkin saya boleh cuba sekiranya ada ataupun dalam tangki tu ada lebihan air, pipe limpah tu untuk mengalirkan air keluar daripada tangki.
Okey, bagus. Betul, Cikgu? Hebat Sean. Ya Okey, ke? betul. Okey, sekiranya tangki pelampung dalam tu rosak dan ya. sebagainya. So, ada pipe untuk buang air tu keluar dengan selamat. Tak adalah masuk dalam kita punya rumah. Okey, cikgu sambung. So, tadi lukisan bentuk macam ni dia lah sejenis keratan rentas. Kita potong daripada struktur rumah tu, kita potong lukisan keratan rentas. Ya. Okey, yang ini pula lukisan isometri dia. Okey, ini lukisan isometri sama macam tadi. Tapi kalau kita ada 3 dimensi. Kalau kita tengok kat sini sebenarnya ada 2 jenis bekalan. Ya. Perasan tak? Mana satu yang tidak langsung? Bekalan air tidak langsung yang mana? Yang belah sini ke belah sini? Siapa boleh teka? Yang mana satu bekalan air langsung? Okey, Nazran. Yang mana bekalan air tidak langsung? Ni? Ni, yang dekat pipe bagian tu tidak langsung. Okey, bagus. Terima kasih Nazran. Okey, ini ialah bekalan air tidak langsung. Kita nampak keluar pada tangki. Semua kelengkapan sanitasi ialah bekalan air tidak langsung. Nama pipe bagian. Okey, cikgu sambung. So tadi maknanya murid boleh mentafsir. Dia tengok lukisan tu, dia faham, dia tafsir. Ada bekalan tidak langsung tahu di situ, ada lengkapan sanitasi di situ, murid sudah boleh mentafsir. Dan murid juga mesti kenal simbol. Kalau dia tak kenal simbol, dia tak boleh tafsir lukisan tu. Sebab dia mengenal simbol masa tingkatan 4 hari tu. Okey, cikgu pergi kepada contoh soalan-soalan SPM ya. Okey, sistem bekalan air adalah salah satu elemen terpenting melengkapi perkhidmatan bangunan. Okey, tuliskan 3 aspek penting dalam pemasangan bekalan air di rumah kediaman. Okey, ini adalah soalan, contoh soalan SPM jenis ini, dia tanya terus. Jadi murid kena ingatlah. Okey, siapa nak cuba jawab yang ni? Ada siapa nak cuba jawab? Panamaran Jaya ke Kinarut? Boleh angkat tangan? Okey, silakan. Ada. Bekalan air dialirkan secara terus ataupun daripada tangki air. Okey, betul. Maknanya kena kenal pasti dulu mana nak pakai bekalan air yang macam mana. Okey, lagi sebab dia nak 3. Lagi apa dia? Siapa nak cuba? Tadi Syafiq angkat tangan. Okey, terima kasih Syafiq. Cuba. Hello? Kerja-kerja pemasangan paip air dan komponen sistem bekalan air seperti meter air, injak hala, injak bola, tangki air dan injak besi. Okey, dia mesti kena pasti komponen apa dia nak pasang. Okey, bagus. Terima kasih Syafiq. Okey, mesti kena pasti apa bekalan air guna, ruang untuk kerja baik pulih dan juga komponen perpaipan yang dia nak pasang. Okey, kita tengok soalan seterusnya Sean. Okey, cikgu. Okey, ini adalah soalan aras rendah. Okey, jadual menunjukkan sebahagian elemen dalam sistem bekalan air langsung. Ada meter air A, meter air B, pipe perkhidmatan, kunci pipe perhubungan. Pilih dan padankan elemen tersebut dengan tafsir lukisan bekalan air yang betul dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang jawapan. Okey, wahai anak-anak murid sekalian, calon peminat domestik, kalau keluar soalan macam ni, dia bagi 4. Tapi ruang jawapan ada 3. Maknanya apa tu? Maknanya ada satu jawapan yang salah. Okey, maknanya ada satu jawapan. Sebab tu dia tulis kat situ kena tulis A, B, C atau D. Sebab dah tentu ada satu yang salah. Okey, jadi menghubungkan pipe utama dengan meter air ialah apa dia? Alright, Nazran. Pipe perhubungan. Okey, so pipe perhubungan kena tulis D. Menutup bekalan air dari pipe utama ialah C. C apa? Kunci pipe. Dan contoh menyukat air yang digunakan mestilah A, iaitu meter air. Okey, ini contoh soalan bahagian B pula Sean. Okey, dia beri satu lukisan. Kemudian dia kena tafsir. Kat sini dia tanya bilangan kunci pipe. Jadi dia kena tahu hafal simbol cikgu kata tadi. So kat mana kunci pipe kat sini? So kunci pipe dia tahu yang bentuk macam ribbon ni ha. So dia kena kira bilangan. Okey, kira 1, 2, 3, 4 berapa? Okey, tuliskan. Cikgu dah tolong kira dia ada sebanyak berapa di situ.
Ada 10. Okey, soalan B pula. Tuliskan 4 lekapan sanitasi yang terdapat dalam rajah. So, ini ialah lekapan sanitasi. So, dia kena kenal simbol tadi. Ya. So, ada apa kat situ? Contoh, ada sinki. Mana sinki? Alright, ada sinki. Di sini sinki. Okey, ada tandas duduk. Ada tandas duduk. Okey, ada apa lagi? Ada besen cuci. Ada tap mandi. Okey. Okey, ini contoh soalan satu lagi. Cikgu bagi. Jadual, dia bagi 4. Tengok dalam ni dia ada bagi 4, jawapan pun pilih 4. Makna semua jawapan pakai. Tak ada yang salah. Macam tadi dia kena pilih kan? Ada satu salah. Sebab tu kat situ dia kena ada dan. Yang tadi atau, yang ni dan. Sebab tu dia padankan terus. So dia kenal apa lukisan ni apa, so dia tuliskan jawapan. Jangan tulis jejarian, tulis C. Dia tukar sikit. Okey, macam tu. So ini adalah lukisan bagi bekalan pengguna rumah kediaman. Yang tadi cikgu tak cover lukisan tu kan. So ini contoh dia. Alright. Cikgu, saya nak tanya, adakah semua jenis rumah kediaman menggunakan sistem bekalan air seperti ini? Maknanya bekalan air sistem langsung dan tidak langsung? Ya, kebanyakan rumah gunakan kedua-dua jenis bekalan. Dia langsung untuk air minuman ke dapur dan juga bekalan tidak langsung ke tandas. Kebanyakan rumahnya, Sean. Kebanyakan rumahnya. Okey, terima kasih cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Fazila bagi mata pelajaran pembinaan domestik. Okey cikgu, jom kita teruskan. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, sekarang cikgu kita masuk kepada lukisan perpaipan. Apa ada dalam lukisan perpaipan? Okey, lukisan perpaipan ialah rujukan bagi pembinaan yang dibekalkan oleh pemaju perumahan, kontraktor atau juru bina. Okey, lukisan ini penting bagi mengenal pasti kedudukan alat pemasangan. Dia nak kenal pasti kedudukan alat pemasangan, lekapan dan arah aliran air dalam satu bangunan. Okey, apa yang disampaikan dalam lukisan perpaipan tadi? Okey, ada beberapa perkara yang kita boleh baca daripada situ, iaitu kedudukan pipe, saiz dan jenis pipe, jenis dan bahan kelekapan yang digunakan, jenis lekapan yang digunakan, kedudukan injap dan pilih, jenis sistem bekalan air yang diaplikasikan. Jadi bila dia tengok lukisan perpaipan ni, dia dapat beberapa maklumat yang ini. Okey. Okey, lukisan perpaipan adalah penting sewaktu kerja-kerja pemasangan dan penyelenggaraan bangunan. Okey, lukisan perpaipan ni aplikasi dua lukisan teknikal, iaitu pertama ortografik, iaitu pandangan dua dimensi. Ada lukisan isometrik, dia boleh juga dia bekalkan dalam bentuk lukisan isometrik, iaitu pandangan 3 dimensi. Okey, lukisan perpaipan yang menggunakan pandangan ortografik tadi dinamakan sebagai lukisan skematik. Dan lukisan di skematik ni berdasarkan beberapa pandangan, iaitu ada dari pandangan hadapan, pelan ataupun sisi bangunan. Okey, ini contoh lukisan ortografik perpaipan. Dia pandangan dua dimensi. Ni pandangan dari mana? Atas ke sisi ke macam mana? So ini ialah pandangan daripada atas, 2 dimensi. Kita nampak dia punya macam tadi, dia boleh kenal pasti lekapan sanitasi tu, gambar macam dalam soalan tadi. Okey. Okey, macam ni lukisan boleh juga keluar dalam bentuk macam ni. Okey, ini macam ni pula adalah contoh lukisan skematik perpaipan. So dia kenal pasti ada apa lekapan yang dipasang, jenis pipe, arah aliran pipe pun, air pun dia boleh baca daripada lukisan skematik perpaipan. Okey, cikgu terangkan sikit mengenai lukisan skematik ini. Lukisan skematik dihasilkan daripada pandangan keratan rentas
Kedudukan lekapan kita dapat lihat dekat sini, kedudukan lekapan seperti singki, tandas dan sebagainya. Arah aliran air. Dan lukisan ni menggunakan garisan tunggal tanpa menggunakan dimensi. Nampak garisan dia lurus saja. Tipis ya. Okey, ini lukisan isometri. Pandangan 3 dimensi. Kat sini nampak arah aliran air, dia tunjukkan dekat sini. Kat sini ada yang dia lukis gambar, terus lekapan tu dia tak menggunakan simbol. Yang menggunakan simbol kat sini ada simbol satu je, simbol kunci pipe, ada simbol pipe utama. Okey, cikgu terangkan sikit mengenai lukisan isometri. Ialah gambar yang menunjukkan 3 dimensi, iaitu ukuran kelebaran, tinggi dan kedalaman. Objek diperlihatkan dalam 3 pandangan dan juga laluan pipe. Tadi juga kita boleh nampak dalam lukisan tersebut. Ya. Okey. Okey, cerita sikit mengenai lukisan isometri tadi ada 3 kat sini, sebab bila dalam soalan lukisan perpaipan ni dia banyak main dengan beberapa jenis pandangan. Sama ada kadang soalan tu keluar dalam bentuk lukisan isometri, ada lukisan tu keluar dalam bentuk ortografik. Jadi murid jangan keliru kat situ. 3 dimensi macam apa maksud dia, ortografik macam mana. Okey, sama lukisan skomatik adalah lukisan ortografik juga, tapi dia pandang dia potong daripada mana. Ini murid kena jelas lah, kena sentiasa baca, nanti boleh kenal pasti. Okey, soalan. Labelkan kelengkapan perpaipan dalam rajah di bawah. Okey, soalan ni, gambar ni ialah lukisan ni sejenis lukisan keratan rentas. Okey, nak kena label. Okey, siapa nak cuba soalan ini? Ya, ada siapa yang nak cuba? Okey, Nazran. Ya. Okey, Nazran boleh cuba. Okey, cuba yang pertama ialah apa? Pipe utama. Yang mana pipe utama? Bawah sebelah kiri. Bawah sini belah kiri. Ni. Okey, betul. Itu pipe utama. Okey, cikgu tunjuk yang pertama tadi. Okey, kita ke bawah sini ke sini dan ke atas. Okey, yang kedua ni ialah apa? Simbol apa kat situ? Ya, Alimin. Okey, Alimin, cuba. Besen cuci je ke? Okey, besen cuci, betul. Terima kasih Alimin. Okey, yang seterusnya ialah Tadi itu saya rasa Nazwan dah jawab ke tadi? Oh, dia dah jawab. Okey. Betul, dia dah jawab tadi. Okey, satu lagi. Cepat limpah. Okey, ini contoh soalan yang melabel Ya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, ini soalan betul dan pangkah. Ini soalan bahagian A lah kalau keluar soalan macam ni ya, Sean. Okey, lukisan perpaipan penting dalam kerja penyelenggaraan bangunan. Ada rangsangan kat situ. Okey, tandakan right bagi penyataan maklumat yang terdapat dalam lukisan perpaipan yang betul dan juga pangkah yang tak ada kaitan. Okey, biasanya ya, wahai murid-murid sekalian, kalau jumpa soalan macam ni, dia tanda right dan pangkah, dia tak mungkin semua betul. Oh, okey. Kadang-kadang semua boleh salah juga ke, Cikgu? Tak boleh juga, Sean. Okey. Dia tak boleh semua betul dan dia tak boleh semua salah. Ya. Dan bilangan yang betul akan lebih banyak daripada yang salah. Biasanya 3 betul 2 salah, 4 betul 1 salah. Okey Okey. Okey, contoh kat sini jenis dalam lukisan perpaipan ada saiz dan jenis pipe. Betul ke salah? Ada maklumat tu, betul ke salah? Siapa nak cuba? Ya, cuba tu boleh angkat tangan. Okey. Ya, siapa tu? Alimin. Alimin, okey. Apa dia Alimin? Betul ke salah? Betul je. Betul je. Okey, betul. Terima kasih Alimin. Bagus di situ. Okey, betul. Ada maklumat mengenai size pipe. Ya. Okey, kedudukan pipe betul ke salah? Ada maklumat pasal mana kedudukan pipe tu berada? Betul salah? Ya, nak cuba boleh angkat tangan. Alimin lagi sekali ke? Okey, Alimin. Okey, menjawab cabaran. Jawapan dia betul je. Okey, terima kasih. Tengok betul ke salah jawapan Alimin di situ? Okey, betul. Terima kasih. Okey, seterusnya bacaan meter air. Ada tak dalam lukisan tu kita boleh baca berapa dia guna air dalam lukisan tu? Okey, tadi saya nampak Alimin angkat tangan, tapi mungkin kita boleh bagi peluang kepada Syafiq juga yang angkat tangan juga, Cikgu. Oh, boleh. Okey, Syafiq.
Okey, betul ke salah? Tak ada bacaan. Terima kasih Syafiq. Memang tak ada bacaan berapa meter air, berapa padu air dia gunakan. Dia tunjuk gambar simbol aja. Ya. Dia baca. Okey, jenama singki tak ada, jenis bekalan air pun kita boleh nampak. So kita nampak kat situ ada 3 betul dan 2 salah. Okey, kita sambung, ada soalan lagi. Okey, ini contoh soalan bahagian B. Okey, Raja menunjukkan sebahagian lukisan perpaipan. Tuliskan jenis sistem bekalan air tersebut. Okey, ada dalam gambar Raja ni sebenarnya ada nampak macam 2 tapi fokuskan lekapan dia keluar dekat mana. So apakah bekalan air kat sini? Siapa nak cuba? Okey, Alimin lagi. Okey, silakan. Jawapan dia bekalan air tidak langsung je. Okey, bekalan air tidak langsung. Okey, macam mana dia boleh tahu bekalan air tidak langsung? Sebab dia nampak kat sini, walaupun ada daripada paip utama hingga ke tangki, tapi tak ada lekapan kat situ. Tak ada lekapan yang keluar. Lekapan semua keluar daripada paip agihan. Okey. Kat situ walaupun kita nampak air tu paip tu datang pergi ke tangki simpanan, betul, tapi tak ada lekapan keluar kan. Tak ada lekapan air untuk keluar. Okey. So bekalan air tidak langsung. Okey, tuliskan 3 lekapan perpaipan yang terdapat dalam Raja. So dalam gambar nampak dah, ada besen cuci, ada tandas duduk, ada tangki simpanan air. Okey, ada soalan, kadang-kadang dia ada soalan fikir sikit. Dia tanya, setelah siap pemasangan paip, didapati air tidak keluar daripada pili. Apakah puncanya? Okey, dah pasang-pasang elok, lepas tu air tak keluar. Okey, apa puncanya? Okay, siapa nak cuba jawab? Okey, silakan Nazran. Kunci paip tak buka. Oh, rupanya dah pasang elok. Betul, terima kasih. Rupanya kunci paip daripada agihan tu tak buka. Memanglah tak keluar air kan, Sean? Kadang dia kelang kabut, ada pula pergi buka balik. Apa masalah? Bongkar. Jangan macam tu. Kita cek dulu kunci paip kita dah buka ke belum sebenarnya. Ya. Okey. Tapi selain daripada itu, ada tak punca yang lain yang boleh berlaku sekiranya tak ada air tak keluar? Ada lagi puncanya. Agak-agak apa punca dia? Siapa nak cuba jawab? Apa lagi punca air tak keluar? Dah pasang betul dah ni. Okey, siapa nak cuba? Siapa? Ya, tadi Nazran dah angkat tangan. Tadi siapa yang jawab? Tadi Nazran. Nazran jawab. Okey, tak apa. Syafiq pun angkat tangan. Mungkin kita boleh tanya Syafiq apa jawapannya. Okey. Jawapannya paip tersumbat. Tersumbat. Okey. Betul ya, tersumbat. Agak-agak kadang mungkin tersumbat sewaktu kerja pemasangan. Kita mungkin gam tu banyak sangat. Mungkin boleh jadi sewaktu kita biasa kita akan pipe tu di dalam tu, lepas tu baru kita lepa ruang tu. Mungkin juga simen mortar tu dah masuk dalam pipe. Jadi berlaku macam tu jugalah, tu antara puncanya. Kita dapat bendasing dalam pipe dan juga tadi lupa buka kunci pipe agihan. Okey. Cikgu, saya nak tanya sebab yang ni adalah berkenaan lukisan perpaipan ya. Bagaimana ataupun apa yang akan berlaku sekiranya murid tak hafal simbol-simbol bagi lukisan perpaipan ni, Cikgu? Okey ya Sean, kalau murid tak tahu simbol, memang dia tak boleh jawab soalan. Jadi dia tak tahu, dia tak ingatkan ni biskut ke? Contoh dia tak hafal simbol. Jadi dia tengok ni tak faham apa-apa. Mesti dia boleh ingat simbol-simbol. Paling simbol asas dia kena ingat. Okey, apa cara yang paling mudah kalau mereka nak biasakan diri ataupun nak tahu simbol-simbol tersebut, Cikgu? Okey, macam ni Sean dan juga murid-murid. Semua rumah kediaman ada sistem bekalan air, betul? Ya, betul. Tak ada kawat rumah pun yang tak ada bekalan air. Jadi bila kita pergi tandas tu, kita ingat, okey, air ni datang daripada tangki. Bekalan air tidak langsung. Ya. Okey, pipe yang turun daripada tangki ni ialah pipe agihan. Sambil tu bila dah tengok, okey, nak buka kunci pipe ni, okey, ingat simbol dia macam
Ribbon. Sambil dia, sebab ni aplikasi dalam rumah kita sendiri kita boleh kenal pasti. Ya. Pergi luar rumah nampak meter air. Ya. So cuba ingat meter tu macam mana. Begitu. Okey, terima kasih cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Fazila bagi mata pelajaran pembinaan domestik. Okey cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan lagi. Sedia ya anak-anak semua? Calon-calon SPM 2022 ni. Okey, kita terus pergi contoh soalan-soalan yang mirip soalan SPM. Okey. Lukisan sistem perpaipan merupakan satu pelan perancangan pemasangan paip di suatu bangunan. Okey, apa-apa soalan biasa dia akan bagi rangsangan supaya budak tu tak terkejut. Jadi dia imbas balik apa yang cikgu ajar. Okey, soalan dia, terangkan fungsi paip di bawah. Ada 4 jenis paip. Dia tanya fungsi paip perhubungan, paip perkhidmatan, paip agihan, paip limpah. Okey, kalau keluar soalan macam ni, murid mesti ingat sebab dia tak ada bekalkan gambar. Ya. Dia tak ada lukisan kat situ. Jadi dia kena ingat. Terjemahkan dalam bentuk perkataan. Okey, paip perhubungan. Apa dia paip perhubungan? Siapa nak cuba jawab? Boleh cikgu tanya ni, murid-murid ni. Azad cikgu. Okey, Azad. Okey, cuba Azad. Fungsi paip perhubungan adalah paip yang menghubungkan paip pertama dengan meter air. Okey, menghubungkan dari meter air. Okey, terima kasih Azad. Okey, betul ke salah? Menghubungkan paip utama ke meter air. Okey, paip perkhidmatan. Siapa nak cuba? Okey, Alimin dari SMK Kinarut, cuba jawab. Paip agihan bekalan dalam kawasan rumah kediaman, paip yang menghubungkan meter air ke tangki simpanan dan pilih paip singki, sistem bekalan air langsung. Okey, sistem bekalan air langsung. Okey, betul. Paip perkhidmatan ialah bekalan air langsung kat situ. Dia dari meter air ke tangki simpanan. Dia jawab ekstra, so mana dia faham. Ini ialah paip sistem bekalan langsung. Okey. Paip agihan ialah membekalkan air dari tangki simpanan ke lekapan sanitasi. Okey, dan juga paip limpah membuang air lebihan daripada tangki. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, dia bagi rajah. Okey, rajah di bawah menunjukkan 2 jenis lukisan perpaipan. Tuliskan jenis lukisan perpaipan berikut. Dia kena kenal pasti. Kalau gambar macam ni, apa jenis dia? Ya. Macam ni, apa jenis lukisan tu? Okey. Okey. Kalau kita nampak, ni 2 dimensi, 3 dimensi. Yang mana 2 dimensi? Yang 2 dimensi ialah apa? Yang 3 dimensi ialah apa? Okey, ada yang nak cuba jawab? Ada. Angkat tangan siapa nak cuba? Okey, Nazran. Silakan. Nazran, boleh tak buka mikrofon? Tak dengar? Sorry. Okey, ya. Maaf. Lukisan yang A, lukisan ortografik. Okey, yang B apa? Yang B, ortografik. yang B isometri. Bagus. Terima kasih Nazran. Jadi dia dah tahu bila 2 pandangan 2 dimensi, pandangan daripada atas ini ortografik. Ortografik yang pandang dari atas. Boleh jadi ortografik yang pandang dari pandangan hadapan. Pandangan sisi pun ada. So yang ini dah tentu ada 3 dimensi, ada panjang, lebar dan kedalaman. Ia adalah isometri. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan lukisan ortografik perpaipan. Berdasarkan rajah, namakan simbol alat lekapan tersebut. Okey, soalan macam ni semua soalan jenis bahagian B. So, cikgu kata kamu kena ingat simbol. Okey, ada A, B, C, D dan E. So, ni A. B mana? B dekat sini.
C dekat mana? Okey, C ni apa dia? D, E. Okey. Okey. Okey, kita cuba. Siapa yang nak cuba jawab soalan ini? A apa dia? Ya, Syafiq angkat tangan saya, cikgu. Okey, Syafiq. Okey, silakan. Yang ini tangki simpanan air. Okey, A tangki simpanan air. Okey, betul. B apa dia? B, siapa nak cuba pula? Ya, Azad. Okey, Azad. Apa dia B? Di kunci pipe. Bentuk macam ribbon kunci pipe. Okey, terima kasih. Okey, C pula. Tengok ada bulat lagi, ada dot hitam dalam dia. Apa dia? Siapa nak cuba? Ya, Alimin yang angkat tangan tadi. Okey, Alimin. Pemanas air cikgu. Bagus Alimin. Itu adalah pemanas air. Mana dia kenal? Dia tengok je dia kenal. Okey, D pula. D adalah singki. D senang. Dia tahu bentuk macam singki, memang singki lah. Okey, E ialah tandas duduk. Ada lagi yang kat sini. Kalau kita tengok kat sini ada tap mandi, kita ada besen cuci. Kita tak tanya dekat situ. Kalau kat sini, kalau saya tambah sikit contoh kat sini ini meter air, ini kalau macam ni ialah pipe utama. Kalau kat sini yang bulat-bulat ni adalah siku ataupun liku, band dalam pipe tu. Okey. Okey, cikgu tengok teruskan lagi. Ada lagi satu contoh soalan bahagian B. Ya. Okey, raja di bawah menunjukkan sebahagian lukisan perpaipan. Berdasarkan raja berikut, tentukan jenis bekalan air berdasarkan warna pipe. Warna hijau, warna biru. Okey, tengok dalam gambar ni, kita tengok ada yang pipe yang digunakan warna biru, ada warna hijau, ada juga warna merah. Okey, so yang warna biru tu apakah jenis bekalan air dia? Siapa nak cuba? Okey. Azad. Kita try Azad dengan suara Azad. Warna biru tu bekalan air langsung. Okey, bekalan air langsung. Okey, dia adalah bekalan air langsung sebab kita tengok daripada paip utama dia pergi ke tangki, bekalan air langsung. So warna hijau ialah bekalan air tidak langsung. So kalau cikgu tanya lagi warna merah apa? Warna merah adalah bekalan air panas. Kita nampak ada pemanas air kat situ. Sebab tu tadi simbol dia bulat, ada dot, 2 dot di situ, pemanas air. Okey. Pemanas air tu kalau kita tengok dia pergi ke tap mandi dan juga besen cuci. Okey, tuliskan lekapan sanitasi berikut bagi bekalan air langsung. Soalan ni dia cambah 2. Dalam dia kena tentukan jenis bekalan air dan kenal pasti lekapan. Kalau dia salah jenis bekalan air, dia salah lekapannya. Okey. Tadi yang langsung yang warna biru. So yang warna biru dia tengok apa yang ada kat situ. Ada singki kat situ. Ada tangki air dan juga ada pili. Kita nampak kat sini ada lagi satu pili. So ada 2 lekapan. Okey, bekalan air tidak langsung. Dalam bekalan air tidak langsung, apa lekapan yang ada? Okay, siapa nak cuba? Siapa? Okey, Alimin, silakan. Singki, tangki air dan pilih je. Singki. Kalau singki salah tu. Okey, sebenarnya kalau singki dia mesti bekalan air langsung. Cikgu tanya bekalan air tidak langsung. Jangan confuse singki dengan besen cuci. Ya. Besen cuci datang daripada tangki simpanan. Singki untuk air minuman. Dia pipe terus kat situ. So kat sini ada, kat situ tap mandi, kat sini, kat sini. Okey, terima kasih kerana mencuba. Ada yang betul dan salah. Jadi kalau misalnya dalam periksa nanti dia jawab ada betul ada salah, yang betul tak dapat markah, yang salah tak dapat markah, yang betul ada markah lah. Tak adalah semua tu jadi tak dapat markah. Bukan macam tu ke? Okey, dia yang betul dia dapat markah lah. Okey, terima kasih cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelum kita berakhir mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar hari ini, cikgu. Okey, rumusannya untuk modul 7 ini murid mesti selalu tengok pelan bangunan, hafal simbol dan kenal pasti apa yang terdapat dalam lukisan itu. InsyaAllah mereka boleh sukses SPM 2022 nanti. Okey, terima kasih cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di kelas ataupun di episod yang seterusnya. Bye semua.